Okey, seterusnya murid-murid di rumah dan juga Hanif kita akan bincangkan iaitu menghuraikan kesan kegiatan ekonomi terhadap alam sekitar bagi 4 sektor. Sektor yang pertama adalah industri pemprosesan pembuatan. Yang kedua adalah sektor pertanian. Kemudian yang ketiga adalah perlombongan dan yang terakhir adalah pelancongan. So Hanif, catat, saya akan tanya soalan nanti ya. Okey, baik. Kita lihat kesan kegiatan ekonomi terhadap pertanian. Okey, pertama adalah penerokaan kawasan hutan adalah bertujuan untuk pembukaan kawasan pertanian. Contohnya lodging di Kelantan. Kemudian berlakunya pertanian pindah di beberapa negara juga, bukan saja di Malaysia. Kemudian apa kesan berlaku adalah kepupusan spesies, gangguan kepada keseimbangan ekosistem alam. Kemudian berlaku juga jerebu. Jerebu adalah berpunca daripada pertanian pindah tadi ni ya. Pertanian pindah, apa yang mereka lakukan adalah mereka akan bakar hutan. Jadi apa yang berlaku adalah mereka akan bakar. Bila pembakaran berlaku secara berluasa atau besar-besaran akan menyebabkan berlakunya jerebu. Jadi contohnya jerebu berlaku di Malaysia di beberapa tahun sebelum ini ya. Kemudian seterusnya kita lihat juga adalah penggunaan bahan kimia dalam sektor pertanian, contohnya baja kimia dan juga racun serangga. Okey, baja kimia ditabur di atas tanah, tapi racun serangga disembur di atas daun, ataupun ada juga pertanian secara komersial akan sembur menggunakan kapal terbang ringan. Jadi dia melibatkan udara, so akan memberi kesan kepada pencemaran udara. Okey tadi ya. Dan apa yang berlaku sekiranya pertanian berlaku secara berterusan adalah kemiskinan tanah. Apa maksud kemiskinan tanah, Hanif? Kekurangan zat-zat yang diperlukan dalam tanah, cikgu. Ya, kekurangan nutrien, maksudnya bahan organik makin berkurangan. Kemudian mineral-mineral juga berkurangan. Jadi pokok menjadi tidak subur. Sebabkan oleh aktiviti pertanian dijalankan secara berterusan. Okey, seterusnya adalah aktiviti pembuangan dan pemprosesan sisa pertanian. Kita dah jalankan pertanian. Jadi apa berlaku kepada sisa-sisa pertanian tadi? Jadi apa mereka buat adalah contohnya sisa pertanian, contohnya jerami. Bila kita tanam pokok padi, bila kita tuai, jadi hasil daripada jerami tersebut, apa kita buat adalah kita akan bakar. Biasa masyarakat akan bakar. Jadi akan bagi kesan kepada gas rumah hijau, itu peningkatan karbon CO2. Kemudian antara pembakaran jerami yang dijalankan adalah daerah Nghe An di Vietnam. Okey, seterusnya. Ini antara pembakaran terbuka yang dilakukan semasa aktiviti pertanian pindah, dan yang terakhir adalah iaitu penyemburan racun serangga menggunakan kapal terbang ringan. Okey, sebab bila menggunakan kapal terbang ringan, so racun tersebut akan terbebas ke udara disebabkan oleh tolakan angin itu tadi ya. Okey, seterusnya kita akan lihat iaitu kegiatan industri pemprosesan dan juga pembuatan. Okay, proses apa? Proses makanan, proses kimia, proses petrokimia, ataupun pembuatan simen dan sebagainya. Ya. Okey, kita lihat kesan dia. Pembinaan tapak perindustrian. Kita pasti akan tebang hutan. Okey, kemudian kita akan buat pembinaan. So, apa kesan dia? Kesannya adalah perubahan landscape ataupun perubahan pandang darat fizikal. Seperti yang kita tahu, dulu hutan, sekarang adalah industri. Okey? Contohnya adalah industri petrokimia di Kertih, Terengganu dan Pulau Muara Besar di Brunei. Okey, boleh Hani kita teruskan lagi? Boleh, cikgu. Saya sedang memberikan sepenuh perhatian. Okey, baik. Catat apa yang saya cakap. Okey, pembebasan gas dan habuk kilang. Okey, kilang seperti yang kita tahu, bila proses penghasilan bahan kimia, dia akan membebaskan gas, membebaskan asap. Jadi asap ini juga akan berlakunya udara tercemar. Bukan kita kata semua kilang, tapi terdapat kilang-kilang juga yang tidak akur dengan undang-undang. Okey? Udara tercemar terdiri daripada karbon dioksida, karbon monoksida dan juga akan memberi kesan kepada masalah kesihatan kita. Berlaku juga pulau haba dan juga hujan asid. Baiklah Hani, seterusnya adalah pembuangan sisa toksik. Ke mana? Iaitu ke sungai, cikgu. Sungai. Kesannya kepada hidupan akuatik. Ya, hidupan akuatik akan pupus. Kemudian akan menjejaskan bekalan domestik kita iaitu sumber air minum kita. Okey, kita teruskan lagi. Iaitu kita lihat ini adalah asap kilang, asap industri. Okey, apa kandungan asap industri ni?
biasanya mengandungi asap, mengandungi partikel-partikel zarah terampai ataupun particulate matter 10 dan juga karbon dioksida, kemudian karbon monoksida. Ini adalah gas-gas rumah hijau yang menyebabkan berlakunya pemanasan global. Okey. Saya rasa sesak nafas juga dengan begitu banyak asap dalam gambar itu. Betul. Industri sebenarnya baik untuk menjana pendapatan negara. Namun demikian, industri perlu akur kepada undang-undang. Kita pastikan alam sekitar kita terus terjaga. Okey, seterusnya adalah kesan kegiatan perlombongan. Okey, kita lihat aktiviti penerokaan sumber mineral. Di mana? Di darat dan juga di laut. Di laut, betul. Okey, so apa kesannya bila kita jalankan? Contohnya kalau di laut, industri perlombongan apa? Hanif? Seperti petroleum? Ya, petroleum. Akan menjejaskan ekosistem hutan ke sungai atau laut? Laut juga. Ya, kalau di laut akan memberi kesan kepada hidupan ataupun ekosistem laut. Okey, kalau di darat, ekosistem hutan. Hutan, ya. Dan juga sungai, ya. Kemudian berlaku peningkatan suhu setempat sekiranya kita jalankan penebangan hutan, kita buat pelombongan biji timah, pelombongan bauxite. Jadi kita akan korbankan hutan. Jadi bila hutan berkurangan, so apa yang berlaku? Jadi kita tahu hutan menyumbang oksigen kepada dunia. Jadi bila hutan berkurangan, karbon dioksida meningkat, jadi oksigen akan berkurangan. Jadi bumi akan jadi lebih panas juga. Panas. Okey. Kemudian terumbu karang juga rosak. Okey, sebabkan oleh peningkatan karbon dioksida. Okey, peningkatan karbon dioksida di atmosfera menyebabkan laut juga akan terkesan menjadi panas. Jadi kepanasan atau suhu yang tinggi di laut akan menjejaskan terumbu karang. Okey, contohnya adalah Bintulu di Sarawak, kemudian wilayah Guizhou di China. Okay, seterusnya adalah pembinaan industri infrastruktur, iaitu perkembangan perindustrian, infrastruktur dan juga pertempatan pesat. Kita tahu bahawa penduduk kita makin meningkat, memerlukan pertempatan. Kadang-kala aktiviti perlombongan yang dijalankan juga memerlukan orang-orang ramai, memerlukan penduduk yang tinggal di kawasan sekitar untuk mempunyai pertempatan. Antaranya adalah berlaku perubahan lanskap, contohnya di Kertih Terengganu, Texas di Amerika Syarikat. Baik, kita teruskan lagi. Okey, ini adalah dipanggil pandang darat fizikal. Kita lihat daripada udara. Okey, itu panggil pandang darat fizikal. Kita lihat dulu kawasan ini adalah hutan, sekarang adalah kawasan pertempatan. Kemudian ini adalah kawasan perlombongan petroleum, iaitu usaha cari gali petroleum di kawasan dasar laut, contohnya seperti Laut Cina Selatan. Okey, seterusnya kita pergi lagi iaitu sisa perlombongan. Kita dah jalankan aktiviti perlombongan. Jadi apa berlaku kepada sisa perlombongan? Jadi kita lihat di sini berlakunya pencemaran air dan juga pencemaran udara. Okey, aktiviti perlombongan akan menyebabkan, contoh kalau di darat, menyebabkan sungai menjadi keruh disebabkan oleh aktiviti pencarian ataupun perlombongan kuari dan sebagainya, menyebabkan sungai menjadi penuh berkeladak, ya. Okey, kemudian kita lihat pencemaran udara disebabkan oleh aktiviti pengkuarian ataupun aktiviti untuk meletupkan batu kapur untuk menghasilkan simen. Contohnya di Tasik, Perak, iaitu perlombongan batu kapur. Baik, seterusnya kita sambung lagi iaitu pengangkutan hasil lombong. Pengangkutan, kita bawa hasil lombong tu sebut juga memberi kesan. Contoh paling nyata adalah iaitu pencemaran darat yang berlaku akibat daripada pengangkutan bauxite. Okey, kawasan sepanjang jalan raya akan bertukar menjadi merah. Contohnya adalah di Kuantan, Pahang. Kemudian seterusnya adalah hasil daripada tinggalan lombong akan menyebabkan kehabisan sumber. Kawasan menjadi tandus, kemudian terbentuknya tasik. Contohnya seperti di Ipoh, Perak. Baiklah, kita masuk lagi seterusnya ialah kegiatan pelancongan. Kita tahu pelancongan berlaku di kawasan Gunung Ganang, Bukit Bukau, di kawasan sungai, di kawasan Tasik, tepi pantai. Semua tempat berlakunya aktiviti pelancongan. Okay, jadi kita lihat apa kesan pelancongan. Okey, contohnya pembinaan hotel dan juga resort. Akan berlakunya kisan pantai. Gangguan ekosistem akibat daripada kerosakan ekologi. Maksudnya ekologi di kawasan hidupan akuatik seperti di tepi-tepi pantai, contohnya terumbu karang dan sebagainya. Contohnya di pantai Port Dickson Negeri Sembilan, pantai Daytona di Amerika Syarikat. Baiklah, kita teruskan lagi, Hanif, ya, iaitu pembuangan bahan kumbahan atau sisa makanan.
Okey. So kita tahu bahawa kita dah bina hotel dan resort. Jadi sisa kumbahan nak dibuang di mana? Jadi pembuangan terus ke laut tu memberi kesan kepada pencemaran air laut ataupun kepada sungai. Contohnya adalah seperti mana? Di Pulau Pangkor, Pulau Bali Indonesia dan Pulau Boracay di Filipina. Seterusnya adalah iaitu penerokaan kawasan tanah tinggi, contohnya di Cameron Highland. Okey, so apa yang berlaku kita nak bina hotel? Bila kita bina hotel, pastinya hutan kita akan ditebang. Bila hutan kita ditebang, seperti yang kita terangkan tadi, akan berlakunya peningkatan suhu setempat. Okey, kemudian perubahan landscape akan berlaku. Dulu ada hutan, sekarang dah gondol. Okey, kemudian pencemaran air, sungai menjadi cetek disebabkan oleh berkelodak. Contohnya adalah seperti di Bukit Tinggi Pahang. Okey, Hanif dah bersedia? Saya bersedia, cikgu. Okey, ini adalah contoh pembinaan hotel di kawasan tanah tinggi sebab ramai rakyat Malaysia ni suka melancong. Okey. So kita kena lihat juga kalau kamu melancong, pasti kita lihat apa kesan pembangunan pelancongan kepada alam sekitar. Betul, cikgu. Okey, dah bersedia? Saya boleh cuba, cikgu? Okey, saya nak Hanif jawab, huraikan satu saja kesan kegiatan ekonomi terhadap alam sekitar. Yang saya boleh ingat ada banyak, tapi antara satu kesan perlombongan, cikgu. Ya, kesan perlombongan. Bagaimana? Perlombongan, jika kita melakukan perlombongan di suatu kawasan di laut itu, Okey. Banyak perkara boleh jadi. Satu ialah mungkin ada limpahan minyak ataupun hasil lombong di sana, yang akan menyebabkan kehidupan flora dan fauna di sana tidak boleh teruskan kehidupan lah kerana limpahan tersebut. Dia Itu akan satu. terkesan. Ya. Nombor dua, saya pasti ada berlakunya perubahan pH kerana air menjadi semakin berasid, cikgu. Ya, betul. Ya, dan kehidupan akan dia ada pH yang biasa, tapi ketika menjadi terlalu berasid. Maka tidak boleh meneruskan kehidupan. Contohnya paling terkesan adalah terumbu karang. Terumbu karang. Nak tumbuh pun lambat. Betul. Ini pula bila berlakunya kesan keasidan kepada air laut, akan musnah terus terumbu karang. Okey, soalan yang kedua, Hanif. Ya, cikgu. Dah bersedia? Boleh, cikgu. Okey. Kita pergi pada kuis. Okey, Hanif pilih, dalam di tangan saya ada 3 kad. Okey, oranye, biru dan hijau. Pilih yang mana satu? Saya rasa saya pilih warna kegemaran saya, cikgu. Saya akan pilih biru. Okey, biru. Dengarkan soalannya. Boleh. Okey. Peningkatan karbon di atmosfera. Tajuk dia lah peningkatan karbon di atmosfera. Okey. So, apakah punca kegiatan ekonomi yang menyebabkan peningkatan karbon? Punca kegiatan ekonomi yang menyebabkan peningkatan karbon di atmosfera mungkin melibatkan seperti pertanian ke, cikgu? Pertanian yang pertanian. ada Dia buat pembakaran ke? Pembakaran. Itu satu daripada hasil hampas yang tidak diguna. Ya, itu sisa-sisa tumbuh-tumbuhan lah maksudnya. Okey. Ya. Nombor dua, adakah ini juga melibatkan yang seperti cikgu katakan tadi, kapal terbang yang memberikan kimia meracun tersebut, meracun tumbuh-tumbuhan. Okay. Maka akan meningkatkan karbon juga. Itu kurang tepat. Oh, kurang tepat juga. Kurang tepat. Itu adalah pencemaran udara, bukan karbon. Dari segi bahan kimia. Okey. So, saya berikan jawapan lagi adalah iaitu proses industri. Proses industri dengan asap, cikgu. Ya, pembebasan asap. Asap yang boleh mencemar udara ataupun yang melibatkan CFC. Ya, CFC, chlorofluorocarbon. Yang betul. Mampu jika karbon tersebut berinteraksi dengan ozon kita, maka menjadi nipis lapisan ozon. Ya, maksudnya ozon kita daripada O3 bertukar menjadi O2, itu oksigen. Lebih banyak O3 bertukar menjadi oksigen, menyebabkan lapisan ozon kita makin menipis. Kemudian saya suka dengan jawapan Hanif tadi. Hanif ada bagi tahu tentang CFC, iaitu tindak balas klorin tadi ya. Tindak balas klorin dengan ozon O3 itu menyebabkan lebih banyak oksigen terbebas. Okey, boleh jelas? Saya nak bagi 4 bintang. Tadi ada satu salah kan? Okey, tak apa, percubaan yang baik. Boleh, cikgu. Saya bersyukur juga tu. Ya, tak apa kalau kita ada buat kesalahan tadi, tapi kita akan belajar dari kesalahan tersebut. Ya. Baiklah, kita akan berehat sebentar sekarang. Saya pun akan berehat sekejap sebab cikgu sudah tanya saya soalan. Saya rasa banyak lagi soalan lepas ni. Ya. Pastikan anda jangan ke mana-mana. Terus bersama kami di Didik TV KPM.